insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man mudilla lahu faman hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla lahu faman hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa ta'win bil ilmi. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmil lana nurana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan nikmat kurniaannya, inayah hidayah dan taufiknya dapat kita bersama lagi malam ni dalam kuliah untuk memahami tentang indahnya bersyariat daripada kitab yang ditulis oleh Ustaz Ismail Kamus, dan saya sulapkan dengan kitab daripada pemahaman fiqah manhaj Asy-Syafi'i. Untuk kita menguasai ilmu ini, semoga dengan ilmu yang disampaikan dapat membuahkan hasil daripada amalan kita yang betul berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui ijma' dan qiyas para ulama kita. Semoga kita tidak terpesong amalan kita daripada apa yang telah ditentukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita masuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Kita dah bincangkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan najis, najis muaffafah, najis mutawassitah, dan juga najis mughalazah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan najis. Dan insya-Allah malam ni kita lihat tentang ada juga najis, tetapi najis yang dimaafkan, yang dibolehkan kita gunakan, yang dibolehkan kita makan berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, najis yang dikira bangkai. Bangkai, semua bangkai ni najis kecuali dua bangkai. Bangkai manusia. Bangkai manusia tidak najis. Walaqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan keturunan Adam. Kullukum min adamin wa adamin min turabin, semua kamu daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Jadi mana kejadian kita daripada tanah, dan tanah itu dijadikan Nabi Adam, maka Allah Ta'ala memuliakan manusia. Maka apabila manusia itu mati, maka dia tidak dikira najis. Tapi kalau binatang, binatang, apa semua binatang, termasuk binatang ternakan, lembu, kambing, kerbau, ayam, itik yang boleh dimakan, binatang yang tidak dibenarkan, binatang seperti apa yang hidupan liar, harimau, singa, gajah,
Semuanya pun tak boleh dimakan. Bila mati semuanya dikira bangkai, maka dia adalah najis. Maka tak bolehlah, walaupun lembu mati disebabkan dia tercekik makan plastik, maka kita tidak boleh makan dia, walaupun asalnya di binatang ternakan. Apatah lagi binatang-binatang yang lain, kecuali manusia. Sebab manusia ini telah pun diberikan kemuliaan. Kalau kita ini najis, sudah tentulah kita tidak boleh memegangnya waktu mayat itu nak dikebumikan. Sebab tu kita boleh pegang mayat manusia, dan kita boleh memandikannya, dan kita boleh mengambil uduk untuknya, dan boleh kita kebumikannya. Itu kedudukan manusia yang telah meninggal dunia. Apatah lagi kalau mayat orang-orang Islam diberikan kemuliaan. Subhanallahinal muslimin la tanjis. Maha suci Allah, sesungguhnya mayat orang-orang muslim itu tidak najis. Tidak najis maknanya kita boleh mandikan dia, kita boleh sentuh dia, dan kita boleh kebumikan dia, kita boleh solatkan dia. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam yang telah meninggal dunia. Diberikan kemuliaan. Cantik cara nak dipostkan kepada Allah Ta'ala. Dimandikan. Sebelum dimandikan kita kemas dulu mayat tu, keluarkan najis-najis yang ada pada dia. Kemudian kita letakkan benda-benda yang wangi di sekeliling mayat itu. Setanggi lah, gaharu. Orang kita dulu pakai kemenyan, untuk menghilangkan bau mayat ni. Sebab ada mayat yang dijumpai mati lemas, ada yang telah berada dalam hutan lama, jadi dapat dikesan, dapat jumpa mayat tu dah berbau. Jadi untuk menghilangkan baunya diberikan bau-bauan, wangi-wangian. Itu sunat. Kemenyan itu tidak ada berkaitan dengan upacara untuk konon-kononnya upacara jin lah, upacara syirik. Tak ada. Kemenyan orang dulu buat ialah untuk supaya keadaan rasa agak wangi. Tapi orang dulu kadang-kadang dipakai gaharu. Kenapa kita tak galakkan pakai gaharu? Sebab orang bukan Islam pun pakai gaharu. Orang Cina kalau mati pakai gaharu. Sedangkan gaharu tu dia wangi lah. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Gaharu tu wangi. Gaharu ni mahal. Pokok gaharu ni dia keluarkan minyak dia dalam dia punya saluran tengah tu keluar minyak. Kawan saya dia tanam pokok gaharu. Satu pokok tu nilai minyak yang dikeluarkan boleh mencecah RM1,000. Minyak tu sikit je, tak sampai pun suku botol pun tak sampai. Dia pergi Bangkok, bapak dia pergi Bangkok, bawa gaharu satu botol ni, harganya RM30,000. Gaharu ni banyak dia punya kelebihan. Bukan saja untuk masuk dalam minyak wangi. Kalau gaharu yang batang tu digunakan untuk orang Islam buat colok lah. Macam kita bakar, campur dalam kemenyan. Dan dia juga boleh jadi bahan penting untuk mencairkan cat. Kalau cat tu, kalau dia tak masuk gaharu, dia tak boleh cair. Dia akan jadi beku, pekat. Itu kelebihan gaharu. Sebab tu kalau orang meninggal dunia digalakkan supaya dibakar gaharu. Tapi kita ada campur bahan-bahan lain jadi kemenyan lah. Kemudian perkataan kemenyan ni bahasa dari perkataan Sanskrit dulu, kemenyan. Dulu saya dah terangkan ada 3 perkara. Pertama perkataan sembahyang, kedua perkataan wahyang,
wahyang, dan ketiga adalah perkataan kemahian. Dia semua ni berkaitan dengan penyembahan kepada roh nenek moyang. Zaman datuk nenek moyang kita sebelum Islam datang, mereka ada dua agama. Satu dipanggil agama Hindu, satu lagi lah agama animisma. Pemujaan kepada roh-roh, semangat. Sebab tu kita orang tu dulu ada semangat padi kan, semangat pokok, semangat tempat, semangat roh. Jadi sembah roh nenek moyang. Dalam bahasa Sanskrit, penyembahan roh nenek moyang ni dipanggil hyang. Hyang, buka kamu dewan. Hyang ni maknanya nenek moyang, roh nenek moyang. Jadi roh nenek moyang ni dipuja tu disembah, sembah ni. Sembah hyang. Puja roh nenek moyang, sembah hyang. Jadi lama jadi perkataan sembahyang. Sembahyang, asal perkataan sembah hyang, memuja roh nenek moyang. Jadi oleh kerana dia dah jadi biasa, jadi orang Melayu pun sebelah sembahyang. Jadi kita sembah Allah, kita anggap macam menyembah satu roh lain. Sebab tu walaupun perkataan tu dah jadi kebiasaan, tapi untuk kita orang Islam seboleh-boleh kita sebut perkataan solat. Sebab kalau kita tengok orang bukan Islam pun, dia kata, lu mau pergi mana? Gua mau pergi semayang lah. Semayang juga, semayang. Tapi asal sembahyang tu ialah perkataan Sanskrit sembahyang. Bila nak sembahyang, bila nak puja roh nenek moyang, dia ada alat-alat pemujaan. Dibuat topeng, dibuat tarian. Topeng tarian ini dipanggil wah. Wah ni maknanya pemujaan, alat-alat pemujaan. Topeng ke, tarian ke, wahyang. Alat-alat untuk memuja roh nenek moyang. Wahyang. Lakon. Dia jadi wayang lah. Tu jadi apa? Wahyang, lakonan. Orang dulu melakonkan watak-watak roh nenek moyang. Watak jahat, watak baik. Kan? Kalau Hindu dia watak Ramayana, Hanayana, Hinayana. Kan? Monyet. Ganesh, gajah. Kan? Ula ni apa dipanggil? Adalah cerita Hindustan ula. Jadi dia lakonkan lah. Jadi wahyang. Jadi kita sebutlah wayang. Lepas tu memuja ni mesti ada alat yang bau-bauan, wangi-wangian. Itu dia panggil kemahiang. Kemahiang ni maknanya mewangikan roh nenek moyang. Jadi kita panggil kemahian. Akhirnya kemenyan lah. Jadi tiga tu berkait. Jadi kalau boleh kita macam perkataan apa, solat tu lebih baik kita gunakan daripada perkataan sembahyang. Tapi dia tak jadi salah lah, sebab dia merupakan jadi bahasa. Tapi bagi kita yang nak memurnikan kita punya ibadah, membezakan di antara orang Islam dengan bukan Islam, kita gunakanlah perkataan solat. Itu lebih tepat. Sebab solat ni perkataan Arab, ialah perkataan Al-Quran. Solat. Kalau orang dulu, dia tak sebut solat. Sebab solat belum ada, dia sebut ibad. Sembah apa? Sembah berhala. Sembah bulan bintang, dia sebut ibad. Mu'abbad, orang yang menyembah. Jadi kita gunakan istilah yang tepat, iaitu solat. Solat tu perkataan Al-Quran. Yang Allah Ta'ala cipta dalam Al-Quran. Tak ada perkataan tu sebelum itu. Solat, wudu, itu juga. Mengambil wudu, itu perkataan dalam Al-Quran. Macam kita orang Melayu lah, bahasa asal kita 4 je: paku, padi, besi, babi. Ni perkataan yang asal orang Melayu. Lain semua bahasa kita pakai bahasa Sanskrit. Pinjam Sanskrit, pinjam Arab, pinjam Cina, pinjam India, lain-lain, Tamil, apa semua, bahasa Inggeris. Tapi Al-Quran tu juga solat, wudu,
haji, al-hajj, ini semua perkataan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan untuk membezakan ibadah orang Islam dengan ibadah orang bukan Islam. Tu. Jadi semua manusia ini, terutama orang Islam, bangkainya adalah tidak najis, bahkan dimuliakan. Kemudian bangkai yang berkaitan dengan yang kedua ialah ikan dan belalang. Ikan dan belalang ini dia merupakan najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Mana boleh digunakan. Nabi kata ada dua perkara, bangkai dan dua jenis darah yang dihalalkan bagi kamu, iaitu ikan dan belalang. Satu, ikan belalang ni satu term. Dan satu lagi ialah darah. Darah pun najis, tapi yang ini dimaafkan, iaitu darah yang tidak mengalir, yang membeku dalam tu dipanggil hati dan limpa. Tu boleh dimakan. Tapi kalau kita nak ambil darah ayam, kita nak ambil darah lembu, darah kebau, darah kambing, kita nak minum, akan haram. Sebab dia merupakan darah yang mengalir. Apa darah yang mengalir daripada binatang yang kita boleh makan atau tak boleh makan, hukumnya najis. Sebab tu kalau kita sembelih ayam ke, kita sembelih kambing, sembelih lembu kerbau, unta ke, bila dia terpercik, darah tu dikira najis yang ada pada baju kita, pada pisau, parang yang kita gunakan untuk sembelih, najis. Maka setiap kali kita nak sembelih binatang lain, mestilah kita basuh pisau tu. Itu kena pasti. Ni kadang-kadang kita tengok yang dekat pasar ayam ni, pastikan tidak. Tu beribu tu ayam nak sembelih satu hari. Agak-agak sempat tak dicelup. Tuan-tuan kena ingat. Saya waktu saya kursus tentang makanan halal haram ni, tentang proses tentang ayam, kita pergi kilang macam mana betul tak betul dia punya sembelihan tu. Kita perhatikan. Kita pun datang tak kata beritahu kita ni, kita beritahu kita ni orang biasa, kita menyamar. Saya perhati orang pertama kita cek dia punya latar belakang. Islam, betul, Islam, Indonesia, Islam. Kalau dulu kita sembelih ayam, untuk tua dulu sembelih ayam pakai songkok tapi pakai seluar pendek. Perasan tak? Saya dulu kecil-kecil, bapak saya, mak saya ke, kalau bapak saya tak sihat, kau pergi hantar ayam kat polong kau tahu, suruh dia sembelih, pergi lah, belenging je, kain pelekat, belenging, kain pelekat pun bawah lutut sikit je, dia pun sembelih. Sah tak sah? Sah, tapi hukumnya makruh. Makruh kita makan. Pun ada yang pakai seluar pendek tapi dia pakai songkok. Sekejap aku nak ambil songkok dia letak songkok atas kepala, tapi aurat yang tu dia tak jaga. Ni semua benda-benda makanan ni Nabi suruh cukup jaga, sebab dia melibatkan tentang darah daging kita. Pastikan yang sembelih tu. Jadi saya tengok, perhati. Kemudian ayam tu digantung satu kaki, letak satu kaki TGB. Kemudian dia pun ambil pisau sembelih, dia baca bismillah, dia celup air, lepas tu dia pun dia nak celup kali kedua. Saya kata, you tengok ni air ni, you dah biasa buat macam ni ke? Air yang ni you dah celup, dia kata ni dah ada najis ni, darah ni, habis awak letak lagi dalam tu kemudian awak sembelih, tak boleh. Dia termenung. Kita nak selamatkan, kalau tidak ni berapa orang nak makan ayam ni? Rupa agak selama ni, itu cara dia buat. Jadi sepatutnya letakkan satu pipe air mengalir.
Bila dia dah sembelih, basuh, sembelih, basuh, sembelih, basuh. Memanglah dia jadi susah, nampak susah, tapi diberkat. Barakah tu penting. Ini beribu ni. Tokenya Cina, kita pun pergi jumpa tokey tu, dia agama pun pergi nasihat. Dia kata dia dulu kursus, dia pergi kursus halal haram, tapi pemahaman tu silap tentang makna najis tu, dia tak faham. Dia mungkin fikir tentang air, basuh dengan air. Dia terlupa yang air tu dah masuk darah. Bila darah maknanya jadi air mutanajis, tak boleh digunakan. Air yang tidak suci lagi, tidak menyucikan. Jadi kita kena pastikan betul-betul. Tetapi ada setengah pandangan kata dia makruh sebab dia tidak melibatkan, tidak ada darah di situ. Tapi kita khawatir bimbang darah yang ada pada pisau itu, waktu dia menyembelih, dia akan masuk dalam apa? Sentuhan kepada binatang tadi. Itu saja. Tapi kalau kita nak dia lebih mantap dari sudut halalnya, halalan thayyibah, pastikan dia daripada air yang mengalir. Itu darah. Jadi darah yang boleh kita makan iaitu hati dan juga limpa. Hati limpa ni kita buat daripada darah, kecuali hati manusia lah, dengan limpa manusia tak boleh makan. Kita nak makan hati lembu, nak makan hati unta, hati ayam, hati kambing, itu dibolehkan sebab dia merupakan darah yang tidak mengalir, darah yang terbentuk yang tidak. Tapi kalau mana-mana darah yang mengalir dengan sebab sembelihan atau dengan sebab tertakan, sebab luka, maka dia adalah najis, mesti dibasuh sebab dia terkategori dalam najis mutawassitah. Begitu juga dengan ikan dan belalang. Ikan, semua ikan Nabi kata kulukum samakum fil ma' halalan. Semua ikan dalam air adalah halal atau qamakal. Tapi kenapa pula ada ikan yang haram kita makan? Itu bergantung kepada cara dia memakan. Misalnya jerung. Kenapa jerung haram kita makan? Sebab dia makan mangsanya dengan cara menekam. Ikan paus begitu juga tak boleh makan, haram makan. Penyu kenapa pula haram makan? Sebab dia dua alam. Telur dia kenapa boleh makan? Kenapa telur penyu boleh makan? Kita tengok asal penyu. Dia cari makan dekat mana? Di dasar lautan. Apa yang dia makan? Lompai-lompai kan. Jadi maknanya telurnya boleh dimakan. Tapi bila dia dah membesar, kita tak boleh makan daging dia. Pasal daging dia sudah menyerupai binatang dua alam. Sama dengan kura-kura, labi-labi. Tu kena faham dia punya kedudukan. Itu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi telur penyu ni kolesterol dia terlalu tinggi. Kalau makan 2 biji pening kepala dah. Tapi saya minat telur penyu. Tak dia punya buka sikit tok icap kan. Meleleh dia. Ya? Belangkas boleh makan. Tapi dia makruh pasal dia ada, kita khawatir sebab ada racun. Itu yang kita bimbang. Itu je. Tapi jangan ikut belangkas. Belangkas ni kerja nak mengepit ya. Itu pegang belangkas sebab tu kata kau jangan jadi belangkas. Berkepit je bagaimana. Tapi daging dia boleh dimakan sebab dia daripada laut. Belangkas daripada laut. Cuma kita tak boleh makan, bukan tak boleh makan, bukan haram, dia makruh. Sebab bimbang dia ada keracunan di situ. Mudah dia. Macam empedu juga. Empedu pada binatang kan. Kalau dia pecah empedu tu, pahit semua. Semua yang kena pada empedu tu dia akan jadi pahit. Pada daging-daging jadi pahit, apa semua makan jadi pahit. Empedu. Sebab tu empedu orang kata apa? Pahit kan?
Empedu ular. Pahit. Sangat pahit. Jadi boleh tak kita makan empedu ular untuk berubat? Ada cerita baru 2 minggu lepas yang ada satu cerita Melayu, cerita apa Indra Buragas jin apa semua. Dia kata kalau kau baik, dia kata nak baik kau kena makan susu harimau. Harimau apa? Saya tanya anak saya, apa hukum minum susu harimau? Dia kata menung. Bolehlah susu dia tu. Tu kau nampak menol lah, kau tak belajar. Jadi bapak kau jadi ustaz pun tak guna, kau tak faham ke? Kita pernah faham kan, apa susu daripada binatang yang tidak boleh dimakan adalah najis. Susu harimau tu najis lah, kata tak boleh makan. Habis itu Hindu, cerita Hindu. Pengarah pun Hindu, penerbitnya pun Hindu, dia punya pelakon Melayu, perangai Hindu. Jadi kena faham itu. Darah yang dibenarkan, iaitu hati dan limpa. Baik. Bagaimana pula kedudukan bekas-bekas yang nak digunakan dalam bab najis, bekas-bekas yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam? Hukum menggunakan bekas yang yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam, macam mana? Apa hukum menggunakan bekas daripada orang bukan Islam? Kalau bekas itu daripada arak, bekas yang botol macam ni daripada arak, cawan ke apa ke, maka bekas itu haram digunakan kecuali setelah dibersihkan. Setelah dibersihkan. Kalau bekas itu digunakan oleh orang-orang bukan Islam, macam mana? Menggunakan bekas orang-orang kafir. Bekas dia makan, dia punya apa tu, mangkuk ke, cawan ke. Ada orang kata, alah jijik lah, tak benar, dia makan dia orang kafir. Boleh tak kita gunakan bekas mereka untuk kita gunakan? Kadang-kadang kita pergi homestay, hotel, kan, orang bukan Islam makan bekas tu. Tapi kalau makanan tu makanan halal tak ada masalah. Ni kalau kata homestay bekas yang orang Cina punya, dia sediakan bekas, boleh tak? Ni kadang-kadang kita ni rigid sangat, sampai apa, dia sebut kafir je semuanya tak boleh. Tidak. Saya dah kata tadi, Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam. Walaupun dia kafir, tapi kemuliaan tu lah daripada keturunan Adam. Cuma Nabi kata, hendaklah farsiluha wa kulu fiha, hendaklah kamu basuh dia dan kamu gunakanlah untuk makan. Basuh je. Tak perlu basuh, tak perlu samak dengan apa? Dengan tanah, tak payah. Basuh biasa dengan sabun. Basuh dengan sabun. Kemudian gunakanlah bila kamu nak makan bekas tadi. Bukan makan bekas, makan dalam bekas tu. Makan bekas tu jahanam lah. Kemudian bekas yang dibuat daripada emas dan perak, macam mana kedudukan tu? Kita tengok macam mana kita buat benda daripada emas dan perak. Gunakan bekas daripada emas dan perak. Semua ulama berpendapat bahawa bekas yang dibuat daripada emas dan perak adalah haram digunakan. Apatah lagi dari Syafi'i. Bekas kita buat pinggan, kita buat mangkuk ke, buat dulang ke, buat daripada emas, lalu kita gunakan untuk letak makanan, makan beramai-ramai, maka hukum menggunakan bekas itu adalah haram. Ambil kerajaan Raja Saudi tu bekas tandas daripada emas, dia berak, mangkuk tanah tu daripada emas tu. Dalam kau terbang dia tu, mangkuk tanah tu daripada emas, supaya dia agak kalau berak pun jadi emas. Boleh tak berak dalam mangkuk
tandas emas? Ha? Yang tadi kita bincang untuk makan, tak benda makan. Tahu benda makan kan? Kemudian kita gunakan bubur ke dalam mangkuk ke, nasi ke, nasi Arab ke, kan, cawan ke, untuk minum gunakan apa? Bekas emas. Memang haram. Tapi ini tandas. Mangkuk tandas. Kita tak gunakan untuk makan, kita untuk berak. Boleh tak? Yang memang rasa-rasa. Jawapannya? Ni cerita Amak Labab ni. Apa benda yang digunakan untuk hiasan haram. Orang perempuan pun tak boleh gunakan emas daripada mangkuk. Yang dia boleh gunakan untuk ihsan tu je, yang ada pada badan dia, yang boleh dilihat. Nasyami kata boleh lihat, mana yang ada dua, iaitu gelang dengan gantai. Mana tempat yang tidak boleh dilihat, itu haram digunakan sebagai hiasan. Masuk kaki, ketang lalu jalan kaki kan, haram. Yang boleh dilihat apa dia? Gelang, rantai, subang ni pun tengok kedudukan umum. Kalau anak dara tak boleh, dia tak boleh jadi hiasan. Sebab telinga ni mesti dia apa? Tutup. Kalau rantai pakai tudung, nak keluar kan, nak tunjuk ke orang hiasan tak apa, tu tak ada masalah. Itu dia kena ragut nasib dia lah, kan? Tapi kalau dia nak pakai tak ada masalah. Tapi kalau dia nak gunakan bekas, dia orang kaya banyak duit, dia nak buat daripada bekas-bekas tu emas, kemudian letak dekat apa? Dekat cermin kan, tunjuk orang tengok, oi, mangkuk pada emas, apa semua emas. Ni kau dapat daripada mana? Gua Amak Lebab ke? Tu haram. Tidak boleh digunakan emas, perak untuk tujuan perhiasan kecuali yang ada pada badan. Untuk orang perempuan saja. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki apa keadaan pun tak boleh. Kalau pinggan yang lain bukan mazhar ni, macam color tu macam emas tu. Oh, itu tak ada masalah. Itu aksesori. Itu macam zulian. Tapi zulian kalau orang lelaki pun tak boleh pakai juga, sebab orang lelaki diharam memakai gantai. Apa hiasan orang perempuan, orang lelaki tak boleh pakai. Tapi ini tidak, dia tak gunakan untuk apa? Untuk hiasan, digunakan untuk penggunaan dia nak berak. Tempat buang. Boleh tak digunakan emas itu? Jadi kita kena balik pada asal kan. Asalnya yang haram itu ialah untuk dia apa? Buat perhiasan. Adakah mangkuk tandas untuk hiasan? Tidak. Maka dia diharuskan digunakan untuk sebab tu Raja Asruddin dicerdik. Aku tak gunakan, aku jadikan dia sebagai tempat buang najis. Membazir lah, jadi haram. Jadi membazir jawapannya haram lah. Perbuatan dia haram, tapi penggunaan tu harus. Macam pergi haji lah dengan duit apa? Duit ekor, duit loteri. Digunakan duit loteri tu haram, tapi dia punya haji dia sah. Kulu kilai tak apa pahala lah. Jadi dia gunakan emas tadi untuk ni diharuskan, tapi pelaku pembaziran jawapannya haram lah. Jadi rugi lah. Tapi maksud tadi boleh tak digunakan, maka dibolehkan, tetapi perbuatan dia tetap haram. Sebab apa? Membazir. Innal mubazirin kaunu ahwani syaitin inna syaitan inna rabbakum kafura. Membazir. Baik. Bagaimana dengan kedudukan emas dan perak yang digunakan sedikit untuk tampalan? Tampalan periuk, untuk tampalan benda-benda yang berkaitan dengan gigi,
gigi buat daripada emas atau perak, macam mana? Baik, mengikut Syafi'i, mengikut imam kita Syafi'i, ada 3 perkara yang berkaitan dengan penggunaan bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, iaitu sama ada sedikit ataupun banyak. Sama ada sikit banyak. Kalau dia emas tampal, ambil barang ni, yang ni ambil kentul tampal, haram, tak boleh. Tetapi jika tampalan itu daripada perak, ni perak, emas haram terus. Emas tak ada pilihan, tampal emas haram. Tampal kat piuk ke, tampal dekat pinggan ke, tampal dekat cawan ke, haram. Tapi kalau perak, dia ada dia punya nisbah dia. Yang pertama, jika sedikit, apa maksud sedikit? Kurang daripada barang yang nak tampal. Katakanlah piring ni kan, tampal sedikit, tu dibolehkan. Tapi kalau tampal semua banyak, melebihi, katalah sini besar, tampal benda ni sikit, mana haram lah. Tapi tampal sedikit, maka dibolehkan. Bukan dengan tujuan hiasan, bukan dengan tujuan hiasan. Maknanya dia mesti gunakan untuk makan ke, untuk apa ke, tapi tak boleh letak dekat apa, dekat rak. Orang perempuan kita suka simpan. Dia tengok, oi, ada perak yang kau punya, aku tampal sikit je, dia kata. Buat hiasan, haram. Kalau emas mutlak tadi, emas haram terus. Tapi kalau perak, kalau bukan tujuan hiasan nak digunakan, maka dibolehkan, diharuskan. Harus dibolehkan. Saya dah terang dulu, ada beza harus dengan dibolehkan. Jaiz dengan harus. Jaiz ni dibolehkan, harus juga dibolehkan, tapi ada perbezaan. Contoh, harus kita makan, ada barang tu kita makan, harus makan. Tapi ada satu barang dia haram, tapi dia jadi boleh makan. Contohnya apa tadi dulu? Babi kan, tak ada makanan lain, darurat, itu saja yang boleh makan. Itu dipanggil jaiz, dibolehkan, bukan harus. Jadi kita orang Melayu ni sama je, semua harus je. Kadang-kadang orang Melayu ni harus jadi wajib. Harus kau buat tu, wajib, padahal harus. Jadi kena faham juga istilah kata-kataan ni. Okey, yang kedua, jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Tadi ditampal perak tadi banyak, maka hukumnya haram. Dengan tujuan hiasan pun haram. Jika banyak kerana keperluan, banyak tapi ada keperluan, dan sedikit juga ada tujuan perhiasan, maka dibolehkan. Jadi makruh. Kalau banyak sangat ada keperluan, dia tetap gunakan ni untuk apa? Makan pun banyak, tapi nak gunakan juga ada keperluan, maka makruh. Atau sedikit, tanpa sedikit dia nak hias juga, maka makruh. Itu tentang kedudukan daripada menggunakan bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Ya. Macam mana? Gigi emas. Tadi gigi emas tadi, dia gunakan keperluan ke untuk hiasan? Gigi emas tu keperluan ke hiasan?
Kalau macam mana? Tapi kita dah bincang tadi, kalau emas sama ada keperluan bagi lelaki haram. Kenapa mesti pakai emas? Orang perempuan dibolehkan di atas keperluan darurat. Orang lelaki tidak ada, dia mutlak, kita tak boleh gunakan. Habis itu Ustaz Jona, ada beberapa orang kita nampak dia, jangan pasal orang tu, kemudian orang tu ada nama, kita nak ikut dia, tak boleh. Kecuali doktor kata dia mesti gunakan emas. Kalau tak gunakan emas, maka giginya tidak boleh menjadi kuat. Contoh, kalau dia pakai gigi palsu, gunakan plastik apa semua, maka dia akan jadi masalah. Jadi emas itu dibolehkan. Itu dalam keadaan daruriyah. Tapi kalau tak ada apa sebab, maka dia tidak boleh gunakan. Apalagi kalau kata hiasan, orang lelaki tidak boleh gunakan emas untuk hiasan. Saja-saja nak tunjukkan gigi sengih kat orang, kan? Dia nampak emas, kan? Kita lelaki dapat emas ayu pun cukup lah. Radin emas ke, ini kita nak semata-mata nak tampal gigi emas. Ya, swasta tak apa. Swasta dia tak termasuk dalam emas dan perak. Swasta pun tak masuk dalam benda yang apa, benda yang berharga. Dan disebut satu lagi, bagaimana kalau kita menggunakan peralatan yang dibuat daripada lu'lu'ah, daripada benda-benda yang berkilat. Kita buat apa tu, pinggan mangkuk kita daripada jet. Cina kan suka pakai jet kan. Kita buat hiasan, buat bentuk bulat ke, buat apa ke, buat mangkuk ke, ataupun buat bekas tu ada berlian, ada zamrud. Zamrud, berlian, daripada jet. Maka Nabi kata dalam hadis ni, maka dibolehkan kamu membuat peralatan daripada berlian, lu'lu'. Lu'lu'ah ni yang mana? Berlian lah, marjan, lu'lu'ah wa marjan yang Quran sebut kan, surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Allah Taala berikan, dengan apa kamu nak nafikan? Lu'lu' dan marjan, buat daripada berlian, daripada zamrud, intan, apa semua, maka dibolehkan. Kecuali jangan disalutkan dengan apa? Emas. Kalau dengan perak tadi sedikit dibolehkan, tapi kalau banyak tak dibenarkan. Itu kedudukan penggunaan benda-benda yang dibenarkan oleh syarak kepada orang-orang yang nak menggunakan emas, perak, berlian, zamrud, jet dan sebagainya. Dan kita juga telah bincangkan tentang perkara berkaitan dengan bangkai dan najis, bangkai yang dibolehkan. Bangkai-bangkai ini boleh, macam ikan, semua ikan boleh makan, tak ada masalah. Ikan apa. Tapi kalau orang-orang Arab ni, dia bukan kata haram, dia mengharamkan diri mereka makan ikan-ikan kecil. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah, kita pergi haji, kita tak jumpa ikan kecil-kecil ni. Ikan kembung tak jumpa. Kalau ikan kecil-kecil ni bagi dia haram, sebab kita ambil anak-anak ikan. Padahal ikan kembung tu memang jenis dia kecil. Kalau kita tengok ikan ni, semua ikan besar-besar. Sotong pun besar-besar. Kita nak makan pun masuk dalam mulut, tekak kita pun nak kena jolok betul-betul. Itu pandangan Arab tu, Hanafi. Tapi kita Syafi'i tak ada masalah. Kalau Hanafi, ikan kecil-kecil memang apa, tak digalakkan makan. Sebab dia anggap itu seperti anak-anak ikan, memelihara zuriat. Tapi kita tidak. Syafi'i kata berada pada hadis Nabi tadi, semua ikan, semua apa yang ada dalam laut adalah halal.
Kecuali apa kita bincang tadi, macam kura-kura, labi, penyu, daging tak boleh makan. Tapi telurnya boleh makan sebab telurnya asal daripada makanan yang diambil daripada rumpai laut, rumpai-rumpai yang ada di lautan. Bayangkan penyu kalau kita buat penyelidikan kan, tuan-tuan tahu kan, dia cari makan dekat lautan Atlantik. Bila nak bertelur dia cari Pasifik. Pasifik pun tempat yang panas, melintasi laut Cina Selatan. Bayangkan tu, plankton dia tu dekat Atlantik. Dekat Atlantik pun dia tidak bertelur di kawasan-kawasan Amerika tu. Dia pergi berenang, hidup penyu ni umur dia beratus tahun. Bayangkan, sanggup dia berenang, sanggup dia nak hidup tu. Tuan-tuan bayangkan bertelur di pantai Rantau Abang, pantai Cinta Berahi. Sesekali jumpalah dekat pantai Kuala Malak, kamu aku tu. Duduk nak tengok penyu bertelur kan. Sesekali lah ada. Di tempat kampung saya, Kementerian Kemunting, dia dah buat tempat penelitian penyu. Dan penyu ni bukan ada penyu belimbing, penyu apa lagi macam-macam jenis. Ada yang bertelur tak banyak. Bertelur ada yang 10 biji, 20 biji, ada telur sampai 200. Kalau tontong tu tak, di sungai. Tontong ni dia hidup di sungai-sungai. Dia cari makan. Jadi itu benda yang sah dari sudut kedudukan. Kita boleh makan telurnya, tapi kita tak boleh makan dagingnya, sebab dagingnya, binatang itu balik pada asal dia menyerupai binatang yang dua alam. Binatang dua alam ni hukumnya haram. Misalnya katak, biawak, buaya. Cuba balik ni buat test, sebut buaya biawak. Kalau boleh bolehlah makan. Ya? Ketam, okey. Ketam kena ada dua jenis. Kalau ketam yang dia hidup di laut, tetapi kehidupan dia lebih lama di laut daripada di darat, maka dia boleh makan. Tapi kalau kehidupan dia di darat lebih lama daripada laut, maka tak boleh makan. Tu yang bahasa ketam yang ada jenis ketam batu kita panggil. Ketam batu ni tak boleh makan pasal dia hidup di darat lebih lama daripada di air. Ketam batu walaupun dia bertelur dekat dalam air, tetapi hidup dia lebih di darat daripada di air. Tapi kalau ketam suri, ketam biasa yang kita makan tu, ada satu lagi ketam merah tu kan, yang di sungai tu, itu dia boleh makan pasal kehidupan dia di air lebih lama daripada kehidupan di darat. Gitu dengan siput. Siput dia sebenarnya kehidupan dia di air lebih lama daripada kehidupan di darat. Tapi kalau duduk darat lama, tak boleh makan. Itu kaedah balik pada asal dia, kedudukan dia. Gitu juga dengan ikan. Apa ikan pun kadang-kadang kita ikan haruan, dia lama kita cencang dia pun dia boleh hidup, tapi dia hidup lebih lama di air daripada di darat. Dia tak boleh duduk darat sampai 3-4 hari. Kalau tak ada air, mati dia. Itu kita kena faham kedudukan benda-benda makan ni. Kadang-kadang benda-benda yang pelik-pelik lah, macam ulat mulung Sarawak kan, ulat mulung, ulat sagu, kita panggil ulat sagu, tak boleh makan. Ulat sagu sebab dia jenis binatang yang datang daripada benda yang najis, kepompong. Macam rama-rama kepompong, daripada kepompong, bukannya daripada yang beranak atau yang bertelur. Ulat. Satu yang kita tahu dari pangkat salib tu boleh makan kan? Mana? Ketam? Yang ada lambang salib? Belakang Belakang dia?
Tak pernah lah saya jumpa kan. Tapi kalau ada pun, kalau dia daripada kehidupan yang di air lebih lama daripada darat, boleh makan. Itu corak dia kan. Banyak corak-corak. Kalau kita jumpakan orang jumpa belah daging, tengok ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar, itu tadi itu Allah Taala jadikan sebagai apa, tanda-tanda la ayatin li qaumi yaqilun, sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berfikir, orang yang berakal. Kita fikirlah. Memang Allah Taala jadikan. Tapi memanglah ada kadang-kadang kalau kita gambaran, mata kita pandang, kita pandang benda macam ni, apa kita nampak ada macam rupa apa kan, itu gambaran kita. Tapi kalau ada perlambangan yang jelas, itu tak boleh lah. Macam sejadah, dia membuat lambang salib, ada nampak jelas. Kadang-kadang dia buatnya lambang-lambang apa, dewa-dewa Hindu, ada dekat apa, dekat sejadah tu. Tu kita tak boleh lah gunakan. Itu sebagai satu penghinaan. Kena jaga-jaga. Dia sebenarnya lebih baik kita gunakan benda yang flat. Apa yang flat? Macam ni lah. Macam ni. Itu lebih selamat lah. Lebih mudah. Sejadah-sejadah ni kalau boleh pun macam tu. Sejadah macam ni. Yang tak ada lambang Kaabah macam ni. Sebab kan kita melangkah, kita apa. Ini soal penjagaan. Soal apa tu, maruah Islam. Syiar. Kadang-kadang orang muka Islam ni dia memang ada niat-niat yang tersembunyi. Niat-niat yang tersembunyi. Jadi kita kena hati-hati. Tapi kita tak adalah niat macam tu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang tak selesa kan. Saya tahu tuan-tuan kadang-kadang tak selesa. Sebab ada Kaabah dekat situ. Kadang-kadang sejadah yang ada Kaabah tu pun kita tak selesa. Sebab kita bukan sembah Kaabah. Gambar orang silap faham. Kita bukan sembah Kaabah. Kaabah tu kalau tak ada pun, kata Nabi, kalau dia sebatang kayu terpacak pun, aku akan menghadapkan muka aku ke arah kiblat itu, walaupun dia sebatang kayu. Nabi letakkan satu kayu, ni Allah Ta'ala kata arah tu, arahlah. Kaabah ni sebagai satu apa, Baitullah, bagi rumah Allah, sebagai tempat lambang kita penyembahan. Ke situ arah kiblat kita. Bukannya Kaabah tu tempat kita sembah. Arah itu, penyatuan itu bagi tempat penyatuan. Semua kita menghadap ke situ. Cuba bayangkan kalau Kaabah ni kita tak jadikan tempat apa, tempat arah kiblat kita. Masjid kita, surau kita semuanya berterabur kan, menghadap ke sana, ikut sekati. Kan Pak Imam berkata, aku dah semalam tadi aku dah mimpi kalau nak buat surau kat arah rumah aku, dia kata. Yang kata JKK lah kata, tak ada, aku dah mimpi dah semalam dia arah kat rumah aku. Semua tak boleh kan. Kalau kita dari sudut fiqah, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, kiblat kita ialah Kaabah. Kiblat kita ialah Kaabah. Mesti pada Kaabah sebab nampak. Tapi kalau kita berada di Mekah, di luar Masjidil Haram, Kaabah kita ialah Masjidil Haram. Kalau orang tu duduk dekat Mekah, arah kiblatnya ialah Masjidil Haram. Sebab itu yang mana yang lebih hampir. Kita dalam Masjidil Haram, yang hampir kita ialah Kaabah. Di luar Masjidil Haram, yang paling hampir ialah Masjidil Haram. Sebab kita tak nampak Kaabah. Kalau kita dada kita menghadap Masjidil Haram saja, khalas. Tapi orang yang di luar Mekah, macam kita Malaysia, kita punya Kaabah ni mana? Mekah. Arah kiblat kita lah Mekah. Sebab kita terlalu jauh. Itu kena faham kedudukan fiqah. Kita punya arah kiblat kita ialah Mekah. Jadi kalau kau dekat Australia pun Mekah, engkau dekat Jepun pun Mekah, dekat China Mekah, Mongolia Mekah, dekat Tibet Mekah, dekat Rusia Mekah, kau dekat England Mekah, dekat Green Pulau Greenland pun Mekah. Kau daripada Amerika pun Mekah, Mexico pun Mekah, Malaysia pun Mekah. Tapi orang Mekah Masjidil Haram. Orang Masjidil Haram Kaabah.
Tu makna kiblat. Kalau kita nak tepat kedudukan tepat kepada Kaabah tu tak dapat. Ini pejabat agama, majlis agama, arah kiblat kita ni menghadap Mekah. Yang penting sampai ke Mekah. Mekah sampai Masjidil Haram, Masjidil Haram sampai ke Kaabah. Tu maksud dia tentang kiblat. Jadi saya harap kita semua boleh faham lah. Semoga apa yang disampaikan ni menjadi pengiktibaran dalam amal ibadah kita, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan najis tadi. Benda najis ni dia KPI ibadah. Kalau tak lulus najis, apa ibadah kita buat lepas tu semuanya jadi tak betul. Makanan utamanya makan kan, dia banyak makan benda najis pun bahaya. Jadi kita pastikan apa yang kita makan, apa yang kita amalkan ni tidak ada unsur-unsur najis. Seboleh-bolehnya satu istilah najis ni ialah syubhat. Istilah haram ni ialah syubhat. Ni yang banyak kita kena elak. Seboleh-boleh mengelakkan perkara-perkara berkaitan dengan syubhat. Syubhat maknanya perkara yang hampir kepada haram, yang ada unsur-unsur haram. Kalau ada unsur-unsur haram pun Nabi tak galakkan. Kalau boleh kita tinggalkan. Abu Bakar kalau dia pernah makan benda yang makan ikan, yang ikan tu dipelihara oleh sahabat, yang sahabat beri makan ikan tu daripada ini purut-purut binatang, walaupun dibolehkan, tapi bagi Abu Bakar itu satu syubhat. Dia keluarkan, dia jolok. Nampak tak? Nak jaga bab makan. Apatah lagi ikan patin yang beri usus babi makan. Boleh tak ikan patin makan usus babi kita makan? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak kita makan sayur yang disiram dengan tai babi? Boleh. Basuhlah. Tak boleh sama. Sebab yang memakan tu bukannya kita, yang memakan tu ialah akar dia, proses itu. Tapi kalau dia jirus najis tu, baja babi tu dekat daun, ada nampak kat situ, tu kenalah basuh dengan air tanah. Itu biasalah. Tapi boleh makan. Jadi kadang-kadang kita ni allergic, kita tak faham hukum. Itu juga dengan ikan patin. Saya pergi kursus tentang proses pemakanan, dipanggil GMP, Good Manufacturing Process. Satu lagi dipanggil IMP, Islamic Manufacturing Process. GMP. Dia kata kalau nak tahu, dia kata ikan patin yang memakan usus babi, senangnya dia kata, pada dada di kulit tu warna kuning. Kalau tuan-tuan pergi pasar borong, kalau tengok ikan patin, pergi kedai bapak saya tu kedai bapak saya, Maidin nampak kuning dekat dada, itu ikan patin tu telah memakan usus babi. Tu jaga-jaga. Gitu juga ikan keli. Kalau ada kuning-kuning, itu saya masa saya kursus lah. Kalau dia tipu-tipulah saya. Tapi gitu, memang gitu dia. Kalau ada unsur-unsur kekuningan. Tapi bukan ikan jana. Ikan jana memang kuning. Kan? Sedap ikan jana tu. Kenduri. Ikan juri jana yang kuning-kuning. Itu kan. Ni yang dekat dia punya ni sepatutnya putih. Kan? Ikan keli ni sepatutnya putih. Ikan patin betul putih dekat dia punya dada tu. Tapi kalau tuan-tuan nampak dia kekuning-kuningan, maknanya dia telah memakan usus babi. Sebab usus babi ni menyebabkan kulit menjadi ikan tadi menjadi kekuning-kuningan. Itu ikut kajian dia lah. Jadi itu lebih selamat lah kalau tuan-tuan pergi tengok je. Tapi kalau tuan-tuan nak makan je tak ada masalah. Kita haram. Cuma kita tak mahu dia jadi ada unsur-unsur apa tadi? Syubhat. Syubhat. Itulah saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung 2 minggu akan datang.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqis hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.